Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Datuk Seri Anwar Ibrahim antara pemimpin tertinggi negara yang akan menghadiri Forum untuk Asia BFA 2023 di Hainan, China esok. Forum yang memfokuskan isu-isu di Asia dan ekonomi serentak itu berlangsung selama 4 hari bermula 28 hingga 31 Mac ini. Kita ikuti laporan dari Dian Fatiah Makno. Forum Boao untuk Asia BFA 2023 bermula hari ini di Boao, wilayah Hainan, China. BFA kali ini menampilkan tema ketidaktentuan dunia, perpaduan dan kerjasama untuk kemajuan di sebalik cabaran. Antara jadual BFA 2023 hari ini ialah sesi sidang media persidangan tahunan BFA diikuti perbincangan topik lanskap baharu perindustrian dan rantaian bekalan. BFA 2023 diteruskan dengan mesyuarat Majlis Penasihat BFA, perbincangan meja bulat bersama usahawan swasta, perkongsian peluang pembangunan serta rundingan budaya. Esok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Boao pada pukul 3 petang dan seterusnya menghadiri majlis iftar bersama delegasi Malaysia dan komuniti Muslim di Hainan. Beliau akan mengadakan mesyuarat bersama kepimpinan tertinggi China Communication Construction Company CCCC. Perdana Menteri antara pemimpin yang menghadiri BFA 2023 selain daripada Singapura, Kazakhstan, Ivory Coast dan Sepanyol. Datuk Seri Anwar antara pemimpin utama yang akan memberi ucapan pada sesi pembukaan plenary BFA pada Khamis ini. Selepas rawatan kerja 2 hari ke Hainan, beliau akan berangkat ke Beijing, China. Jumlah perdagangan Malaysia dan China pada tahun lalu mencatat keuntungan sebanyak 876 bilion ringgit, iaitu meningkat 15.6% pada tahun ke tahun. Justru, lawatan Perdana Menteri amat signifikan dalam membuka lembaran baharu kerjasama ekonomi Malaysia dan China. Pembukaan semula negara China baru-baru ini dijangka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan akan mendorong kepada pemulihan yang lebih cepat terutama bagi sektor pelancongan. Justru lawatan kerja Datuk Seri Anwar ke Forum Boao untuk Asia BFA kali ini sudah semestinya akan menyediakan peluang untuk meningkat dan mengukuhkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Forum ini juga akan berperanan sebagai platform untuk menonjolkan hala tuju dan agenda ASEAN susulan peranan penting Malaysia dalam perkumpulan serantau. Dian Fatiah Makno, Hainan, China, RTM. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke China akan memperkukuh hubungan dua hala terutama dalam aspek perdagangan dan pelaburan. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Dato' Arham Abdul Rahman yakin kunjungan itu mampu menarik lebih banyak pelaburan berkualiti seterusnya, mengangkat negara sebagai destinasi pelaburan pilihan. Jelasnya China merupakan rakan dagang terpenting dan sumber pelaburan langsung asing terbesar bagi negara. Tahun lalu negara Timur Besar itu menyumbang pelaburan langsung iaitu FDI berjumlah 55.4 bilion ringgit. Pelaburan dari China merupakan antara yang terbesar. China menduduki di tangga pertama pada tahun lepas, tahun 2022, tahun 2021 dan juga tahun 2020. So ini dengan lawatan yang akan dibuat, lawatan rasmi yang akan dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri, ini akan mengukuhkan lagi hubungan erat yang sedia ada di antara kerajaan China dan juga kerajaan Malaysia. Beliau menjadikan pelabur China berminat melabur dalam bidang teknologi, digital dan logistik. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja langkah tepat dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara ke tahap komprehensif dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi. Jadi kita boleh menggunakan platform RCEP ini, bagaimana kita boleh memfokus dengan secara lebih spesifik industri dan juga mungkin sektor selain sektor pertanian, industri pemain-pemain PMKS kita dapat didedahkan dan juga memberikan peluang kepada mereka lah untuk menembusi pasaran dan juga dapat meningkatkan dari segi kapasiti perniagaan mereka di masa depan. Ini terutamanya dari segi bagaimana mereka dapat terlibatlah dalam regional supply chain.
Lawatan ini juga disifatkan tepat pada masanya untuk memperkukuhkan hubungan dua hala berikutan Kemboja menyasarkan untuk menjadi negara berpendapatan sederhana tinggi menjelang 2050. Sarana mengimport beras dan kacang gajus dari Kemboja dilihat sebagai permulaan yang positif untuk menggalakkan perdagangan kedua-dua negara. Kerana banyak kelebihannya apabila kita melaksanakan perdagangan antara negara ASEAN kerana faktor logistiknya dan juga hubungan yang erat yang selama ini memudahkan perniagaan dan perdagangan dilakukan bukan sahaja antara Malaysia dan juga Kemboja, malahan negara ASEAN lain. Dan ini adalah sesuatu yang harus diambil berat juga oleh industri dan pengusaha, bagaimana pasaran domestik dapat diperkembangkan untuk merangkumi region ataupun arena ASEAN ini supaya semua dapat manfaatnya, termasuklah Malaysia dan juga negara-negara anggota ASEAN yang lain. Caj premi masuk kenderaan VEP bagi kenderaan berdaftar Singapura tidak akan dinaikkan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata, jumlah bayaran VEP iaitu RM20 akan dikekalkan. Jadi kita kena lihat timbal balik itu. Yang pertamanya, kita juga nak menggalakkan kemasukan pelancong-pelancong daripada Singapura untuk masuk ke Johor untuk juga menyumbang kepada ekonomi di Johor Bahru. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai saranan Wakil Rakyat Johor untuk menaikkan kadar VEP. Dalam perkembangan lain, Mass Rapid Transit Corporation MRT Corp diminta memastikan projek sistem transit rapid RTS link Johor Bahru Singapura dilaksana mengikut jadual. Ia bagi memastikan projek siap penghujung 2026 dan beroperasi sepenuhnya pada 2027. Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet menangani denggi akan diaktifkan semula. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia susulan peningkatan lebih 400% kes denggi pada tahun ini. Sehingga 25 Mac sebanyak 26,222 kes denggi telah dilaporkan. Manakala kematian akibat komplikasi demam denggi turut meningkat kepada 17 kes. Kita telah mengambil beberapa pendekatan di mana kita akan menterlibatkan NGO dan doktor volunteers untuk turun ke bawah secara berjadual, bukan berkala, untuk kawasan-kawasan hotspot. 5 lagi lebuhraya bersetuju melaksanakan sistem pembayaran terbuka tol. Ini menjadikan 11 lebuhraya terlibat melaksanakan sistem berkenaan bermula pertengahan September ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata lebuhraya terlibat ialah lebuhraya Damansara Puchong LDP, Skim Penyuruhan Trafik KL Barat Sprint, lebuhraya Shah Alam, Kesas dan selain itu Terowong Smart dan lebuhraya Kuala Lumpur Putrajaya Max juga terlibat. Sistem pembayaran tol terbuka antara usaha berterusan Kementerian Kerja Raya bagi menjayakan pelaksanaan sistem aliran pantas berbilang lorong. Pada 24 Mac lalu, Datuk Seri Nanta mengumumkan 6 lebuhraya termasuk lebuhraya Batu Work Kulim akan melaksanakan sistem pembayaran tol terbuka. Plus Malaysia Berhad Plus memberi jaminan kerja-kerja menaik taraf Jabatan KTMB yang bermula 30 Mac ini tidak akan mengganggu aliran trafik semasa Aidilfitri. Menurut Pengurus Besar Operasi Kanan Muhammad Yusof Abdul Aziz, pihaknya akan menghentikan operasi naik taraf tersebut selama 10 hari ketika perayaan itu bagi memastikan tiada gangguan aliran trafik khususnya waktu puncak. So memang tidak akan ada kerja during festive season. Macam biasa pun memang kita akan issue stop work order, kita panggil. Lebih kurang 10 hari lah. Kita akan buat another PC untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri 2023. Kita dah buat persiapan internally, tapi kita banyak lagi authority, banyak lagi stakeholder yang kita belum meeting. InsyaAllah seminggu 2 lagi kita call. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Petaling Jaya. Menurut beliau lagi, kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat selama 7 bulan tersebut dijangka siap sepenuhnya pada awal November 2023.
Tahap kemajuan pembinaan projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor mencapai 40.81%. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL, Datuk Seri Darwis Abdul Razak, untuk di Kelantan sahaja pembinaannya berjalan lancar dan telah mencapai tahap kemajuan hampir 52%. Ini melibatkan kerja-kerja infrastruktur untuk pembinaan jajaran ECRL merangkumi pemasangan rasuk jejambat yang bermula dari jambatan di Jerus Pasir Putih dan kini menghampiri kawasan Padang Raja Melur. Manakala kerja-kerja penambakan tanah yang meliputi 16 daripada 19 lokasi keseluruhan di Kelantan telah pun bermula. Berkebun Kuching Getah akan terus mendapat bantuan kerajaan. Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksana dalam mendepani isu harga getah rendah dan tidak stabil. Antaranya menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah kepada RM2.70 daripada RM2.50 sekilogram dengan peruntukan berjumlah RM350 juta. Program insentif pengeluaran latex pula menyalurkan bantuan dalam bentuk input pertanian seperti baja dan racun. Proses pembayaran disalur secara serentak terus ke akaun Bank Perkebun. Turut diperkenalkan program transformasi perusahaan getah negara yang mengetengahkan konsep pembangunan getah secara berkelompok. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bersama Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berbuka puasa bersama hampir 1,500 penduduk di Masjid Sultan Abu Bakar di Raub. Keberkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua di masjid berkenaan pada pukul 6.40 petang itu diiringi Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail dan isteri Datin Sri Datuk Burnhah Muhammad. Berangkat mengiringi baginda berdua Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah dan Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. Baginda berdua berkenan mencemaduli menggunakan sumbangan kepada 60 penerima daripada golongan memerlukan di daerah itu. Sri Paduka Baginda berdua kemudian berkenan menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah di masjid tersebut sebelum berangkat pulang. Kementerian Dalam Negeri KDN terbuka dan akan memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyiasat kes rasuah membabitkan agensi penguasa di bawah kementerian itu. Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sejak hari pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan tersebut, 3 perkara ditekankan iaitu penstrukturan ekonomi, jaminan keadilan sosial dan tata kelola governance. 25 jam sehari. Begitulah komitmen kita untuk mendukung agensi penguatkuasa dengan kepercayaan penuh. Pada masa yang sama, itu menunjukkan bahawa keterbukaan kita, bahawa usaha untuk mengatasi masalah rasuah ini harus berlaku daripada atas, iaitu political will, sampailah kepada di peringkat bawah. Jadi dengan cara menghormati dan mengiktiraf peranan agensi-agensi penguatkuasa seperti MACC. Itulah pendirian saya sepanjang menerajui KDN ini. Terdahulu media melaporkan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Qusairi Yahya berkata kebanjiran pendatang asing tanpa izin, pekerja dan pelajar asing di negara ini dilihat sebagai peluang besar daripada segelintir penguatkuasa yang tidak berintegriti untuk mengaut rasuah di negara ini. RM2.1 bilion nilai transaksi disasar pada penganjuran pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2023. Sasaran itu berdasarkan nilai transaksi pada penganjuran tahun lalu berjumlah RM2.39 bilion. Justru pemain industri halal tempatan disuruh memanfaatkan platform MIHAS sebagai meneroka potensi pasaran halal global. Potensi ekonomi halal global diunjur mencecah RM5 trilion menjelang 2030 dengan 1.9 bilion populasi Muslim membentuk 25% daripada keseluruhan populasi global.
As the globally recognized largest international halal exhibition, MIHAS has attracted many buyers, distributors, and investors from around the world, acting as a one-stop center that provides businesses with opportunities to expand their markets. Secondly, by showing the latest trends and technologies in the halal industry, MIHAS gives businesses insights into the latest market developments and consumer preferences. MIHAS 2023 bakal berlangsung selama 4 hari bermula 12 September ini di Pusat Perdagangan dan Pameran Malaysia, MITEC di Ibu Negara. ATM menerima 50 buah ambulan dalam penyerahan fasa pertama bagi menggantikan fasiliti sedia ada sudah lama dan uzur. Kesemua aset ini bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata baki 80 buah ambulan akan diterima pada masa akan datang. Sebenarnya jumlah yang diperlukan untuk kenderaan ambulans ini adalah sebanyak 130 lebih biji. Ya. Ini merupakan batch pertama. InsyaAllah kita akan buat pemesanan yang baru bila keadaan kewangan baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penerima 50 buah ambulan domestik berserta peralatan perubatan jenis B di Bungera. 500 pengunjung awal ke Bazar Ramadan Rahmah BRR Lorong Tuanku Abdul Rahman akan menerima insentif e-tunai sebanyak RM20. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh berkata 41 peniaga food truck di lokasi berkenaan memberi kerjasama untuk menawarkan menu Rahmah. Setakat ini Bazar Ramadan Rahmah BRR dilaksanakan di 38 lokasi termasuk 3 di bazar sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Lokasi kita berunding dengan pihak PBT daripada setiap bandar-bandar, ya, setiap majlis bandaraya ataupun majlis perbandaran, dan kita mencari bazar-bazar Ramadan yang bersedia untuk menawarkan menu Rahmah. Jadi kriterianya ialah minima 30%. Minima 30% gerai dalam bazar Ramadan itu kalau bersedia untuk menawarkan menu Rahmah, maka ianya boleh termasuk dalam kategori Bazar Ramadan Rahmah. Beliau ditemui media ketika tinjauan ke Bazar Ramadan Rahmah di Lorong Tuanku Abdul Rahman hari ini. Inisiatif itu dilaksanakan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat selain menggalakkan perbelanjaan tanpa tunai dengan peruntukan RM2 juta. Untuk cashless zaman sekarang saya rasa itu bagus sebab dia memudahkan kita untuk membelilah. Daripada maknanya semua orang akan ada handset. So dia melalui handset saja kita boleh belilah. Sangat membantulah bagi orang yang tidak berkemampuan. Sebab sebenarnya harga RM5 ni sangatlah berbaloi. Sebab kat tempat lain susah nak dapat harga RM5. Insentif yang RM20 ni bagus untuk semua pengunjung sebab dia tanpa menggunakan tunai. So senanglah, mudah untuk kita pergi mana-mana, senang kita just kita je. 6 bazar Ramadan di Kedah diumumkan sebagai Bazar Ramadan Rahmah. Ini termasuk Bazar Ramadan di Tanah Merah, Jitra, Ambangan Heights, Sungai Petani dan Taman Ria Kulim. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah, Afendi Rajini Khan berkata lokasi dipilih berdasarkan kedudukan strategik dan menjadi tumpuan orang ramai. Kita memilih mengikut keperluan kawasan dan taburan kawasan di mana paling ramai penduduk yang memerlukan, iaitu B40, dan apabila kita dapat kumpulkan maklumat tersebut, kita berikan kepada Bazar Rahmah ni. Dia punya formula tetap sama, barangan bawah RM5 jual
jualan makanan di bawah RM5 dan kalau kita dapat lihat ada yang dijual dengan harga bawah daripada RM5. Sebenarnya harga kalau nak ikut betul-betul mungkin mahal sedikit lah, tetapi atas konsep win-win ini para peniaga bersetuju untuk menjual barang-barang dengan harga bawah RM5 ataupun ke bawah. Afendi bercakap kepada pemberita selepas majlis perasmian Bazar Ramadan Rahmah BRR yang pertama di Tanah Merah, Pendang, Kedah. 149 peniaga di tapak Bazar Ramadan Taman Perpaduan Ulu Kinta, Perak menzahirkan kesyukuran apabila dapat menjalankan perniagaan dengan selesa selepas kerja-kerja naik taraf tapak berkenaan selesai dilakukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kinta Muhammad Arafat Variasi Muhammad berkata, kerja-kerja naik taraf terbabit menelan kos hampir RM220,000 melibatkan 5.3 km panjang. Sampai ke hujung daripada penambahbaikan. Itulah keseluruhan kawasan ini di penambahbaikan. Kita pada mulanya kita minta untuk mana masalah yang bertakung saja. Tapi alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada MBI dan usaha ahli majlis supaya kita berikan keseluruhan kawasan ini di menambahbaikan. Alhamdulillah kalau hari ini kita lihat memang sungguh memudahkanlah untuk peniaga di sini dan juga pengunjung-pengunjung pun rasa selesa. Tapi pada hari ini saya amat gembira lah. Kita minta sikit dapat semua. Mana satu bazar Ramadan ni semua diturap habis dalam masa 3 hari. Itu yang saya paling suka lah. Muhammad Arafat itu beri pemberita ketika hadir ke Bazar Ramadan Taman Perpaduan Ulu Kinta sambil menyampaikan cenderamata kepada peniaga-peniaga di tapak tersebut. Bandar Kota Baru menjadi tumpuan pengemis warga asing untuk menagih simpati daripada masyarakat khususnya ketika bulan Ramadan. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kota Baru iaitu Kota Baru Bandaraya Islam, Ros Nazli Amin berkata Masjid Muhammadi dan Bazar Ramadan sekitar Kota Baru menjadi lokasi tumpuan mereka. Jelasnya modus operandi kumpulan pengemis warga asing ini ialah dengan memakai pakaian lusuh selain membawa anak kecil bersama. Memberi cerminan yang tidak baik kepada warga Kota Baru seolah warga Kota Baru tidak prihatin kepada orang-orang miskin. Sebenarnya tidak, mereka ni adalah merupakan orang asing yang datang khusus untuk mengutip derma sedekah tadi. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena operasi bersepadu bentas pengemis dan gelandangan di Kota Baru hari ini. Ros Nazli berkata seramai 14 pengemis termasuk 8 warga Thailand berusia 46 sehingga 70 tahun bersama seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun serta seorang gelandangan ditahan dalam operasi berkenaan. Seramai 29 anak yatim dari komplek rumah anak yatim Fatimah Al-Zahrah Bukit Katil Melaka diraikan dalam majlis berbuka puasa sempena jelajah Ramadan Melaka FM 2023 di Jabatan Penyiaran Negeri Melaka. Mereka diraikan dalam majlis penuh pengisian selain turut dihiburkan dengan nyanyian oleh penyanyi nasyid Hafiz Hamidun. Majlis dihadiri Pengarah Penyiaran Negeri Muhammad Yusni Muhammad Ali dan diserikan dengan tazkirah Ustaz Muhammad Fadli Samin yang bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah Diri. Jelajah Ramadan Melaka FM 2023 telah bermula pada 27 Mac dengan menyentuni asnaf di kawasan sekitar masjid. Seramai 40 peserta konvoi terlibat dalam jelajah tersebut. Ini merupakan tahun ke-11 penganjuran jelajah Ramadan Melaka FM. Seorang jurugambar sambilan RTM di Gumusang, Kelantan yang menderita penyakit buah pinggang tahap 5 meninggal dunia di kediamannya di Taman Kesedar Jaya hari ini. Syahrudin Ibrahim, 61 tahun, disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan Hospital Gumusang kira-kira pukul 2.40 petang. Isterinya Ros Liza Ghazali berkata kesihatan arwah merosot sejak akhir tahun lalu apabila dimasukkan ke Hospital Gumusang untuk rawatan. Katanya suaminya sekali lagi dimasukkan ke hospital Khamis lalu dan dibenarkan pulang ke rumah pada Sabtu. Arwah meninggalkan seorang isteri dan 4 anak berumur antara 23 hingga 35 tahun. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam di Taman Kesedar Putra selepas solat tarawih.
Perkembangan sukan Kesatuan Rugby Malaysia KRM menampilkan 80% muka baharu yang akan mewakili skuad Bunga Raya 7-11 bagi menghadapi Sukan Asia dan kejohanan Siri Rugby Asia. Presidennya Datuk Syahrul Zaman Yahya menyatakan kesemua pemain itu telah dipilih melalui ujian saringan yang telah diadakan selama 10 hari. Skuad terdiri daripada 18 pemain yang kita kumpulkan daripada Sukan Commonwealth dan juga projek Nagoya 2026 dan pemain-pemain yang telah bermain dalam Borneo Sevens baru-baru ini dan juga SUMA 2022. Purata umur pemain adalah dari 20 hingga 23 tahun dan dipilih melalui 10 hari ujian saringan yang melibatkan jumlah 28 orang pemain untuk menjadi 18 orang pemain sahaja. Tambah beliau lagi, kesemua 18 pemain berkenaan akan berada di bawah program Podium Majlis Sukan Negara MSN dan Malaysia Rugby. Skuad ini yang dikendali Ahmad Fazli Ahmad Idris telah memulakan kem latihan di pusat MSN pada Ahad lalu. Ia sebagai persediaan bagi menghadapi kejohanan jemputan C7 di Singapura minggu hadapan, diikuti talian pada 13 hingga bulan Mei nanti. Bagi Ketua Jurulatih Ahmad Fazli Ahmad Idris, beliau optimis pasukannya mampu untuk membawa pulang pingat emas dalam kejohanan Siri Rugby Asia yang akan berlangsung minggu hadapan. Beliau yakin memiliki ramuan sempurna hasil gabungan pemain muda dan berpengalaman. Sentiasa target kita adalah untuk Southeast Asia adalah sentiasa membawa balik gol lah, pingat emas. Kerana itu adalah sasaran yang bernas sekiranya kita ingin mencapai top 4 di Sukan Asia. So sasaran bagi saya dan pihak pengurusan, kami akan cuba membawa balik pingat emas dan bermain pada perlawanan final di Stadium Singapura sempena dengan World 7 Series, insyaAllah. Malaysia akan berdepan pasukan Filipina pada perlawanan pertama di Stadium Jurong Singapura pada Jumaat depan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.